Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyatil qabul wa husulil ma'mun wa biniyatil shifa min kullil amrad wa biniyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa biniyatil fawzi bi husnil khatimah indal maut syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah, la quwata illa billahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Yang dikasihi saudara fungsi majelis, tuan-tuan guru, sayyid-sayyid, para habaib, ustadz-ustadz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, serta adik-adik sekalian yang dikasihi dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di petang yang mulia ini kita diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tetamu Allah di rumahnya, yaitu dalam masjid. Dan kita pun berniat i'tikaf supaya mendapat pahala beriktikaf. Selain daripada itu, kita juga berniat menanti kedatangan waktu salat maghrib, bahkan sampai sembahyang isya. Kalau kita berada di suatu tempat menunggu kedatangan waktu sembahyang, maka kita dicatat oleh para malaikat seperti sentiasa dalam sembahyang, walaupun kita duduk sahaja. Selain daripada itu, kita boleh pasang niat juga untuk duduk bersama dengan para tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, orang-orang yang saleh, maka dapatlah pula pahala berkedudukan bersama dengan orang-orang yang saleh dan menjauhkan diri daripada sekedudukan dengan orang-orang yang membuat maksiat.
lagi banyak niat yang kita pasang, lagi banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan Allah meridai kita semua, insya Allah. Di hadapan kita ini sebuah kitab kecil yang bertajuk Bekal Akhirat. Pernah kitab ini dicetak di Mesir, Arab baca bikulli akhiratin, dia kata. Dia tak tahu baca Jawi, dia kata bikulli akhiratin, dia bekal akhirat. Bekal akhirat artinya bekal yang patut kita bawa ke negeri akhirat. Walaupun kecil, insya Allah memuati hal-hal yang patut kita amalkan sebagai amalan harian yang menjadi bekal ke negeri akhirat. Kitab ini sangat baik untuk para pelajar, guru, bahkan seluruh muslimin dan muslimat. Karena membekalkan kita bagaimana sepatutnya kita membuat persiapan ke negeri akhirat. Dan sengaja kitab ini kita tak chop dengan tebal. Dia size dia boleh masuk dalam paket. Senang dibawa ke mana-mana. Menyusul bekal akhirat yang kedua, yang tebalnya macam ni juga, insya Allah. Kita tak tebalkan yang ni supaya tak boleh masuk dalam paket nanti. Jadi yang ni biar edisi yang kira-kira sesuai untuk dapat dibawa dengan mudah ke sana dan kemari. Bekal akhirat mengajarkan kita untuk cara hidup yang lebih sempurna, insya Allah. Kita langsung saja masuk kepada tajuk, bermula dengan kaifiat memulakan majlis. Muka surat 3. Adik-adik sekalian yang ada di hadapan saya ini, kalau balik ke kampung, kadang-kadang orang suruh baca doa selamat, suruh menjadi ketua baca Yasin. Macam mana dia nak mulakan majlis? Jadi di sini dia ajarkan, ataupun kita sendiri. Tadi sebelum saya nak berceramah, sebelum nak memulakan majlis ni, saya bacalah sesuai dengan apa yang tertera di sini. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita akan menghadiahkan Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Fatihah itu nak dihadiahkan kepada Rasulullah, sudah tentu kita akan baca sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya, karena memandangkan kepada siapa hadiah itu akan dipersembahkan, yaitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini bermakna kita mengingati jasa pendahulu kita, yaitu Rasulullah SAW. Dan mungkin juga disebut beberapa tokoh para ulama yang banyak berjasa kepada kita, ataupun silsilah ulama-ulama yang mulia, para habaib dan sebagainya. Ini bentuk yang ringkas. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin. Fatihah tersebut juga akan dihadiahkan kepada nabi-nabi dan mursalin. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Boleh disebut khususan ila ruhi siapa. Mungkin ada ulama yang besar yang ada di negeri itu yang perlu dikenang, ataupun silsilah dalam pengajian kita, atau silsilah dalam keturunan kita. Sebutlah di situ Habib Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan. Boleh kita tambahkan lagi. Wa biniyatil qabul, dan niat supaya majlis kita diterima oleh Allah. Wa husulil ma'mul, dan terhasil apa yang kita cita-citakan. Wa biniyati syifa min kullil amrad, dan niat supaya disembuhkan dari segala penyakit. Mungkin nak baca surah Yasin, nak niat supaya si sakit ini mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa biniyati qada'i hawaij dunya wal akhirah, dengan niat supaya ditunaikan
hajat dunia dan akhirat. Wa biniyatil fauzi bihusnil khatimah, dan niat supaya kita dianugerahkan oleh Allah mendapatkan husnul khatimah indal maut, baru dibaca Al-Fatihah. Ini sebagai pembuka majlis. Kena ada teknik, kena ada cara dia. Macam orang nak bertahlil juga. Orang kata apa? Bertahlil. Afdalu zikri la ilaha illallah. Ataupun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jangan buat 1, 2, 3 la ilaha illallah. Itu komandan perang 1, 2, 3 perbarisan. Tapi nak mulakan zikir pun kena ada teknik dia, kena ada gaya dia. Nak mula majlis, nak mula baca tahlil, nak mula baca yasin, kena adalah hal-hal yang patut kita baca. Bukanlah yang ni ada disebutkan dalam hadis Rasulullah, tapi begitulah adab kita mengenang pendahulu kita. Orang-orang yang mendahului kita daripada keturunan kita, zuriat, siapa mereka itu. Jadi berterima kasih kepada pendahulu, mengingati mereka dan menghadiahkan pahala Al-Fatihah. Baik, muka surat berikutnya bacalah Fatihah dan bacalah salawat 10 kali, 3 kali atau 7 kali. Karena salawat adalah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita bersabda, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat sekali, Allah akan menurunkan kepadanya 10 rahmat. Kalau 10 kali kita bersalawat, bermakna 100 rahmat diturunkan oleh Allah kepada kita yang berada dalam majlis tersebut. Baik, dicontohkan kemudian surah Yasin dibaca. Kenapa dipilih surah Yasin? Karena surah itu dipilih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasinu qalbul Quran. Yasin adalah jantung Al-Quran. Dan Nabi kita bersabda, aku nak surah Yasin ni ada di hati setiap umatku. Kalau kita tak boleh hafal Al-Quran keseluruhannya, kurang-kurang pun nak kena adalah surah Yasin. Karena banyak kelebihan membaca surah Yasin. Untuk ditunaikan hajat, untuk disembuhkan daripada penyakit, untuk diberkahi segala usaha. Kita nak naik rumah baru, kita nak apa-apa sajalah ada hajat kepada Allah, kita baca surah Yasin. Karena dengan berkat surah Yasin, insya-Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala kemudahan. Di segi surah Yasin saya tak huraikan itu pada masa lain. Tapi yang perlu dihuraikan ialah doa kepada surah Yasin, yaitu muka surat 23. Ini mudah mengaji macam ni, baru sekejap je 23 muka surat. Jadi surah Yasin tu tuan-tuan baca sendirilah. Doa di sini yang dipilih ialah doa Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini masyhur doanya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan beliau diberi karamah yang banyak oleh Allah menerusi bacaan Yasin. Beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sentiasa membaca surah Yasin, dan dengan berkat bacaan Yasin dan cintanya beliau kepada surah Yasin, banyak karamah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Termasuklah di antaranya beliau orang yang kafif, yang buta sejak berumur 7 tahun. Tapi begitu banyak mengarang kitab. Kita mata yang celek pun tak habis baca kitab yang dia tulis. Dia boleh tulis kitab, dia tak melihat pun.
mata dia buta sejak umur 7 tahun. Masya Allah. Dan kitab-kitab yang beliau karang ada nur, ada cahaya. Karena beliau adalah merengkaskan pemikiran Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, ini doa yang dikarang oleh tadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa doa beliau setelah membaca Yasin? Sudah tentu bila doa dimulakan dengan Alhamdulillah dan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sebelum berdoa bersalawat dulu, karena salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya salawat. Salawat pasti diterima oleh Allah walau min fasiqin. Hebatnya salawat itu. Karena sebelum kita meminta, Allah sudah bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu nahwu pula, yusallun itu fi'il apa? Fi'il mudhari yadullu 'alal istimrar, sentiasa. Allah Ta'ala sentiasa bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada disebutkan dalam khutbah yang kedua. Kalau di sini ada kitab perukunan, di sana ada contoh khutbah yang kedua. Apa disebutkan dalam khutbah yang kedua itu? Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat untuk baginda Rasul. Terutama pula pada malam Jumat dan hari Jumat. Hari Jumat apa Tok Bilal, kamu azin yang tukang bank tu, muazzin, ataupun kalau di Kedah panggil Tok Bilal lah, atau seorang itu Tok Imam. Nah, tak apalah saya guna istilah yang saya sering pakailah. Tok Bilal nak mempersilakan Tok Khatib, Tok Imam naik ke atas mimbar, dia tak cakap macam ustaz kita tadi cakap nak bagi sila saya. Tapi Bilal akan cakap, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib pun faham, dia naik ke atas mimbar. Hari itu hari Jumat, jangan cakap benda sia-sia. Banyakkan salawat sahaja. Pakai kut saja cakap. Innallaha wa malaikatahu, maknanya menyuruh khatib naik ke atas mimbar. Dia naik pula dengan iringan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara dua khutbah pula pun dengan salawat. Itu asal usul di mana datangnya salawat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena pengusi dia bukan macam biasa. Dia cukup bersalawat, khatib faham, dia naik ke atas mimbar. Dan doa celah antara dua khutbah pun salawat juga. Jadi sangat penting bersalawat pada hari Jumat. Baik, itu maklum kepada kita lah sebelum berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak tambah lagi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Selepas itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Bermacam-macam sirat, silahkan. Yang penting ada hamdalah dan ada salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana. Allahumma ya Allah, inna nastahfizuka, kami meminta tolong pelihara kepada Engkau. Ya Allah, tolong peliharakanlah kami, dan kami bagi wadi'ah kepada Engkau, satu amanah kepada Engkau. Apa yang kami minta peliharakan daripada Engkau ya Allah,
dinana, akan agama kami. Tolong peliharakan agama kami. Maksudnya sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai agama hilang di tengah jalan. Nauzubillah min zalik. Seperti orang yang murtad. Dulu dia Islam, sekarang dia tak ada agama. Sayanglah, kesianlah. Jadi ya Allah, agama kami saya serahkan kepada kamu ya Allah, untuk tolong peliharakan dia. Jangan sampai hilang. Wa anfusana, dan diri-diri kami pun ya Allah, kami serahkan kepada Engkau. Tolong dipeliharakan. Kadang-kadang kita sendiri yang membinasakan diri kita. Kita sendiri yang merosak diri kita. Tahu dah, kencing manis ni pantang makan durian. Tahu dah, makan juga sama sebiji. Awak tak terkangkang. Tahu dah lah bahawa ini tak boleh makan. Dia makan juga, teringin. Itu makna kadang-kadang kita sendiri tak kesian kepada diri kita. Baginda Rasulullah SAW lebih kasih kepada kita daripada kita sendiri. Jadi ya Allah, tolong peliharakanlah diri kami. Wa ahlana, keluarga kami. Wa auladana, anak-anak kami. Wa amwalana, harta kami. Anak-anak yang ada di hadapan mata tak apalah. Yang ayah ada di Sarawak, anak ada di Semenanjung, mengaji universiti sana. Perempuan pula tu. Ya Allah, tolong jagalah anakku yang ada di sana. Dia tak ada di hadapan mataku. Wa amwalana, harta kami. Dusun kita ada di gunung sana. Terian sedang buah. Ya Allah, silap-silap orang lain ambil dulu pada kami. Jadi ini kan doa supaya kita dipelihara oleh Allah. Agama kami, harta kami, keluarga kami, diri kami, anak-anak cucu kami. Ya Allah, tolong. Seorang lagi mengaji di London. Masya Allah. Macam mana seorang ayah merasakan, ya Allah, tolong jagalah. Jangan sampai anak saya menconteng di muka saya. Benda boleh berlaku apa-apa pun, tapi kita mohon serahkan kepada Allah. Ya Allah, inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa amwalana wa anfusana wa auladana wa ahlana. Wa kulla syai'in a'taitana, segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau bagi kami duit, Engkau bagi kami kereta, Engkau bagi kami mutu. Kami sekarang lagi mengaji, kereta kami di luar, motor kami di sana. Tolong jagalah ya Allah. Jadi rasa kepasrahan kepada Allah. Dengan berkat surah Yasin tadi, ya Allah, tolonglah dipeliharakan. Allahumma ja'alna wa iyyahum. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka semua tadi. Siapa? Anak-anak kami, keluarga kami semua, harta kami semua. Ij'alna wa iyyahum fi kanafika, dalam pemeliharaan Engkau. Wa amanika, keamanan Engkau. Engkau tolong jaga semua itu. Wa iyazika, dan lindungan Engkau. Min kulli syaitanin marid, daripada kejahatan syaitan yang nakal. Syaitan ini marid pun ada, marid pun ada. Pakai dal, bukan pakai dhad. Kalau dhad, marid artinya sakit. Min kulli syaitanin marid, atau syaitanin marid, syaitan yang nakal. Manusia pun bila dia nakal, dia jadi syaitan. Ya. Syaitan ini makna nakal. Itu alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Jin ataupun manusia bila dia nakal dipanggil tasyaitana. Dia menjadi syaitan. Artinya, ya Allah, tolong pelihara diri aku, anak aku, keluarga aku daripada kejahatan syaitan yang nakal. Wajabbarin anid, penguasa yang keras kepala. Orang yang zalim, yang keras kepala. Wazi'ainin, dan tolong pelihara juga daripada kena ain. Apa itu ain? Al-ainu haqqun. Nabi kita bersabda, ain itu adalah benar. Yaitu ain itu mata yang memandang kepada kita. Mata manusia
Kadang-kadang ada juga mata binatang. Dia memandang dengan renung kepada kita. Dia mengeluarkan satu gelembang daripada mata dia sehingga boleh memudaratkan kita. Terutama orang yang dengki kepada kita. Dia dengki kepada kita, dia pandang kita dengan pandangan yang dengki. Maka keluarlah dari matanya itu gelombang yang boleh merebahkan kita. Al-ainu haqqun. Ain itu benar. Begitulah terjadi. Kan kita dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bil falaq, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kejahatan orang yang memintalkan benang. Ini dia mensihir kita. Dia gunakan ilmu sihir, ilmu batin. Dia pintal-pintal kain, adalah dia punya mentera-mentera dia apa semua. Puih, dia tiup. Dia kirim kepada kita. Itu kerja tukang sihir. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan tukang sihir. An-naffasat, yang meniup, fil 'uqad. Uqad al-aqdu itu ikatan. Nah, jadi adalah yang dia, dan dengan bantuan syaitan, dengan bantuan iblis, maka jadilah sihir. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki bila dia dengki kepada kita. Orang yang dengki, dia pandang kepada kita dengan pandangan marah. Padang itu boleh memudaratkan kita. Ini pandangan orang yang mengain kita. Terutama orang yang dengki. Dia tak puas hati dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Dia dengki, dia pandang kita. Kalau kita tak ada dinding, tak ada perisai, mungkin kita akan jadi mudarat. Jadi ya Allah, tolonglah Engkau pelihara kami dengan bacaan surah Yasin ini, min zi ainin, daripada orang yang mempunyai ain. Apakah sama juga? Wadi bagyin, yang mempunyai kezaliman, seperti tukang sihir. InsyaAllah kita baca Yasin aman daripada hal-hal yang macam itu. Kadang-kadang di pedalaman ada orang suka buat macam itu pula. Orang buat sihir kepada kita, sihir kepada anak kita dan sebagainya. Jadi kita lindungi, kita pagarkan mereka dengan bacaan surah Yasin dan dibaca doa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa min syarri kulli dhi syarr, dan daripada kejahatan yang mempunyai kejahatan. Kejahatan ular, kejahatan kala, kejahatan lipan. Kita baca Yasin supaya mendapatkan keselamatan daripada Allah. Bermohon kepada Allah supaya kita diberi keselamatan daripada kejahatan yang mempunyai kejahatan. Kadang yang jahat itu bukan apa? Angin saja. Angin bertiup masuk ke badan kita, kita jadi masuk angin. Padahal angin itu dia bertiup nak mengahwinkan bunga jantan dengan bunga betina. Bukan dia salah bertiup pun. Yang salah tu kita kena angin tu. Ya kan? Bukan salah daging kambing yang berprotein. Yang salah tu pasal kita dah darah tinggi dah, kita makan-makan kita rebah. Allah menciptakan daging kambing, daging dan sebagainya tu untuk keperluan gizi kepada orang. Yang silap tu kita tak berkenan makan, tiba-tiba jadi mudarat kepada kita. Bukan dia jahat, tapi kejahatan tu berlaku karena kita tak berkenaan dengannya pada waktu itu. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, perelokkanlah kami dengan afiat dan selamat. Afiat dan selamat. Afiat ini lebih hebat daripada sehat. Sehat takak tubuh badan. Karena itu orang tulis surat dulu dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat, badan sehat. Kalau afiat, segala sesuatu yang terhubung dengan kita tak ada masalah. Kereta tak ada masalah, afiatlah kita. Rumah tak ada masalah, bil telefon tak ada masalah, bil listrik tak ada masalah. Itu maknanya afiat. Segala sesuatu yang terkait dengan kita, dia tak ada masalah.
Kalau telefon kita angkat nak dial, dia kata sila hubungi kedai telefon yang berhampiran. Makna tak bayar bil lagi, dia demam lah tu. Dia nak, tak sehat dia. Kita nak kelang kabut nak pergi kerja, tengok tayar kereta pancit. Kereta tak sehat. Kereta tak afiat. Rumah kita buat cantik tapi atap dia bocor. Masya Allah. Tak afiat. Makna afiat ni, apapun sesuatu yang terkait dengan kita, dia tak ada masalah. Kalau sihat cuma takak tubuh badan. Jadi nas'alukal afwa wal afiyah. Tu banyak kali diminta. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW, pernah mendatangi Rasulullah, anak saudara dia. Dia kata, ya Rasulullah, doakanlah saya. Doakan untuk saya. Nabi kita doakan, semoga Allah mengurniakan keafiatan kepada engkau. Abbas kata, takat tu saja kah doa untuk bapa saudara ni? Pendek sangat. Nabi kita bersabda, tidak ada sesuatu yang diminta kepada Allah selepas iman dan Islam yang lebih hebat daripada afiat. Afiat kalau kita dapat, itu yang nombor 3 selepas iman, Islam, afiat. Afiat tadi apa? Apapun yang terkait dengan kita, tak ada masalah. Kereta, mutu, apa sajalah, lesen, apa itu, semuanya tak ada masalah. Bila ada masalah, namanya tidak ada afiat. Itu yang banyak dalam sembahyang berapa kali minta afiat. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni. Kita minta afiat. Afiat itu adalah apapun yang terkait dengan kita, tak ada masalah. Kalau sehat cuma sekadar tubuh badan. Nah, jadi Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Berikan kepada kami hakikat takwa dan hakikat istiqamah. Hakikat takwa berbeza dengan rupa takwa. Rupa saja takwa, hakikat tak ada. Yang kita minta kepada wa haqiqna bit taqwa, karuniakan kepada kami hakikat takwa. Macam hakikat harimau dengan rupa harimau, beza tak? Kalau rupa harimau, orang buat harimau daripada semen. Yang tu masukkan tangan dalam mulut dia pun tak apa. Tapi kalau hakikat harimau, harimau sungguh-sungguh, jangan main-main lah. Jangankan kata masukkan tangan, jauh-jauh dia akan terkam kita sudah. Jadi antara baina surati wal haqiqah. Yang kita minta ya Allah hakikat ketakwaan, bukan hanya rupa takwa. Rupa takwa dia boleh daripada siapapun. Wah, orang yang kafir dia boleh buat pura-pura sembahyang, nak ditangkap di apa namanya, di film kah, video kah, boleh. Tapi hakikat yang bersembahyang hanya orang yang beriman. Baik. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna, lindungi kami min mujibatin nadamah, daripada sesuatu yang menjadikan kami mendapatkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Innaka sami'ud du'a. Sampai di situ habislah doa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu panjang lagi doa, tak mampu saya nak huraikan. Kita langkah dulu lah, nanti satu masa tuan-tuan pelajari insyaAllah. Baik, yang kedua, surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Ini yang hari-hari menjadi amalan kita. Nabi kita SAW saban hari baca 5 surah paling kurang, selain daripada bacaan Quran yang biasa. Ini 3 sini, surah Yasin, Al-Waqi'ah dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tambah lagi 2, Alif Lam Mim Tanzil dengan surah Ad-Dukhan. 5 surah tu Nabi kita baca tiap hari. Tiap hari baca. Paling kurang pula 3 dia lah, yaitu surah Yasin dan surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah tuan-tuan akan baca lah. Dia adalah dituliskan di sini. Yang kita nak terangkan petang ni iaitu doa surah Al-Waqi'ah, muka surat 37. Sebelumnya, surah Al-Waqi'ah ni apa kelebihannya? Surah Al-Waqi'ah
adalah pemancing rezeki. Biasa dibaca sebelah petang. Pagi-pagi dah ada sembahyang duha. Mai petang-petang lepas asar macam ni, bacalah surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Kelebihannya rezeki kita akan menjadi murah. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud, sewaktu beliau nak meninggal dunia, anak beliau ramai perempuan. Laki-laki ada seorang dua aja, yang baki lagi perempuan. Masa dia nak meninggal dunia, orang yang ada di tepi dia bertanya, "Wahai Tuan Syekh, berapa tinggal duit, berapa tinggal harta untuk anak-anak Tuan ni?" Anak Tuan ramai perempuan. Orang perempuan nak kerja pula payah. Kalau laki-laki senanglah. Ya kan? Anak perempuan biasa dipingit di rumah, dijaga di rumah, tak dilepas. Perempuan sekarang bukan perempuan pingitan lagi, tapi perempuan pungutan, baskelang, pungut dia kerja. Orang dulu dipingit anak perempuan, ditutup supaya dia bagus, akhlaknya bagus. Macam buah cempedak lah, dibubuh geruk, tahu geruk apa? Maksudnya panggil apa? Sarung dia tu, supaya jangan disengat oleh serangga. Kalau disengat oleh serangga nanti buah dia buruk lah, tak elok. Jadi dipelihara, dipingit. Baik. Jadi surah Al-Waqi'ah mengundang rezeki. Jadi orang tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apa yang Tuan tinggal harta kepada anak-anak ni ramai ni? Nak makan apa? Dia kata, insya-Allah anak saya rezeki dia cukup. Cukup apa? Tak ada modal apa ni? Karena anak saya semuanya hafal Al-Quran dan semuanya membaca surah Al-Waqi'ah saban hari. Cukup. Bila baca surah Al-Waqi'ah saban hari, rezeki mereka cukup. Saya tinggal yang tu lah kepada anak-anak kita. Kita tinggal duit, tinggal kereta, tinggal itu, tinggal ini. Tapi anak-anak kita seorang pun tak hafal surah Al-Waqi'ah. Kita sendiri, anak-anak kita, hafalkan mereka surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah rezeki mereka lancar, mudah dengan berkat surah Al-Waqi'ah. Yang bagus pula dibaca di sebelah petang. Karena pagi-pagi sudah ada satu kapsul, yaitu sembahyang sunat duha. Mai petang pula sebiji pula ubat, yaitu surah Idza Waqa'atil Waqi'ah. Cuba lihat doa dia. Tengok muka surat 37. Allahumma sun wujuhana bil yasar. Ya Allah, tolong peliharakanlah air muka kami dengan sebab kami orang yang beradab. Tolong pelihara air muka kami karena kami orang ada duit. Orang kalau tak ada duit, dia buat muka apa orang? Nak minta ke orang ni? Muka hina lah. Nak minta sedekah ke orang. Buat sedih dan sebagainya. Allahumma sun tu jaga, sana yasunu, wujuhana akan muka kami bil yasar, dengan sebab kami orang yang yasar, yusrun orang yang ada duit. Bila kami ada duit, tak meminta ke orang, tak menyindir-nyindir nak minta duit orang, ya kan? Tak menghina diri untuk meminta punya orang lain. Bukanlah tak boleh menerima hadiah pemberian elok diterima, tapi jangan sampai meminta kepada orang lain. Jadi Allah jadikan muka kami ini cerah. Tolong jaga air muka kami sebab kami orang yang kaya, ada duit. Bukanlah mesti kaya raya, tapi kita tak perlu menadah tangan kepada manusia. Allahumma sun wujuhana bil yasar wala tuhinna bil iqtar. Jangan engkau hinakan kami pasal duit tak ada. Duit tak ada ni nak buat kenduri pula. Allah, macam mana ni, kena jual tanah, nak kena tanya kepada si anu nak beli tanah, kata saya pun tanah banyak. Allah, kita pun nak jual kereta orang tak mau, kata kereta orang tak laku dah, ini baru pula ada. Macam-macam lah.
kita jadi macam malu ke orang. Pasal apa? Pasal duit tak ada. Nak jual yang tu, nak pajak yang tu, nak pajak yang ni, pasal duit tak ada. Kalau kita ada duit, senang-senang saja. Tak gaduh kita nak melutut kepada siapa-siapa, meminta ihsan daripada siapa-siapa, hanya daripada Allah. Wala tuhinna bil iqtar. Jangan engkau hinakan kami dengan sebab duit tak ada. Dan duit tak ada, kita pun nak kena minta ke orang. Tak minta pun hutang lah. Letak geran tanah di kedai, di bank apa semua. Hina. Orang berhutang ni hina di waktu malam dan juga hina di waktu siang. Malam sedih, fikirkan hutang. Siang jumpa orang yang bagi hutang ke kita tu. Kalau dia sembahyang belah ni, kita nak sembahyang belah tu. Kamu duduk dekat dengan dia. Pasal apa? Duduk tepi dia, dia tengok kita pun kita rasa macam Masya Allah. Itu hinanya orang yang berhutang. Tu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi amalannya apa? Supaya jangan berhutang, baca surah Idza waqa'atil waqi'ah. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iqtar. Fanastarziqa min talibi rizqik. Pasal kami tak ada duit, kami nak minta duit daripada orang yang sebenarnya dia pun minta kepada engkau ya Allah. Dia pun fakir juga kepada engkau. Tiba-tiba kami ni nak kena minta kat dia. Wa nasta'tifa syirara khalqika. Kami terpaksa meminta belas kasihan daripada makhlukmu yang jahat-jahat. Dia ada duit, dia ada kuasa. Kita nak proyek tu, mau tak mau kena melutut ke dia. Allah. Tak melutut, tak dapat proyek tu. Hinalah diri kita. Jangan sampai kami jadi macam tu. Kami kena tunduk, sujud kepada makhlukmu. Tak maulah ya Allah. Hal itu memalukan kami. Janganlah kami jadi macam tu. Fanastarziqa syirara khalqika. Lalu kami terpaksa mencari rezeki daripada mencari belas kasihan. Wanasta'tifa syirara khalqika, makhlukmu yang jahat-jahat. Karena di tangannya ada duit, di tangannya ada proyek. Tak minta ke dia, tak dapat. Dia nak kena buat, kadang-kadang dia nak rasuah, tak, tapi kena rasuah juga pasal nak dapatkan proyek itu kepada dia. Kita tak mau jadi macam tu. Hinalah kita. Jadi ya Allah, jangan jadi kami macam tu. Rezeki sebenarnya rezeki engkau ya Allah. Bukan makhluk tu punya rezeki engkau. Tapi kami ni kalau tak ada duit, mau tak mau nak kena melutut sujud di depan makhlukmu yang jahat kadang-kadang. Mau tak mau. Ya? Orang yang bukan Islam kadang-kadang kita kena minta daripada dia. Wa nashtaghila bihamdi man a'tana. Kami sibuk memuji orang yang memberi kami. Siapa bagi proyek kat kita, siapa bagi duit, kita ucap, kita tabik, kita kadang kena cium tangan dia. Masya Allah. Dia tak layak pun untuk dicium tangan dia, tapi dah kita dapat proyek daripada dia, Masya Allah. Kita pun nak kena melutut di hadapan dia. Kalau tidak, lain kali tak dapat dah. Kali ini saja. Wa nubtala bi zammi man mana'ana. Kami mendapatkan bala, marah pada orang yang tak bagi. Orang tak bagi, marah-marah ke dia. Tu dia ni. Marah apa? Engkau tak buat kerja. Engkau tak ada duit. Cuba engkau ada duit. Dia yang kena cari kita pula. InsyaAllah. Wa anta mi wara'i dzalika kullih. Engkau lah ya Allah ahlul afa wal mana'. Engkau sebenarnya yang memberi dan yang menahan. Siapa yang engkau beri, engkau berilah. Siapa yang engkau tak bagi, tak bagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Bila Allah nak bagi, tak ada siapa boleh tahan. Bila dia nak tahan, tak ada siapa nak boleh bagi. Allahumma ya Allah, kama sunta wujuhana anis sujudi illa laka. Sepermana engkau pelihara wajah kami daripada sujud kecuali hanya kepada engkau, fasunna, tolong pelihara kami, anil hajati illa ilaika.
Tolong peliharakan kami daripada perlu kecuali hanya kepada Engkau. Kami perlu hanya kepada Engkau. Bijudika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin, dengan kemurahanmu, kemuliaanmu, karuniamu ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka. Ini selalu dibaca pada hari apa? Hari Jumaat, selepas sembahyang Jumaat. Dalam kitab Sayrus Salikin suruh baca 70 kali. InsyaAllah lancar rezeki dia. Kan khatib hari Jumaat selalu pesan. Apa dia pesan? Dia pesan, kamu jangan cepat-cepat keluar dari masjid ini selepas sembahyang Jumaat. Wala takhruju min musallakum musri'a, faman asra'a bil khuruji ba'da as-salah fama haraba illa min rahmati rabbihil aliyyil a'la. Itu khutbah kedua selain sebut. Tuan-tuan jangan terbit, jangan keluar selepas sembahyang Jumaat ni cepat-cepat, jangan keluar dah, tunggu. Siapa keluar cepat, dia lari daripada orang bahagi duit, bagi rezeki, tunggu. Yang kita ilalah Imam Salam keluar. Jangan. Wala tansarifu min musallakum musri'a, faman asra'a bil khuruji ba'da as-salah fama haraba illa min rahmati rabbihil aliyyil a'la. Itu pesan khatib. Nah, lepas sembahyang ni jangan cepat-cepat keluar, tunggu. Ni ada pembentangan belanjawan, tunggu. Rezeki akan dibagi. Kalau dia dapat seorang RM1 lah, dia tunggu. Tapi dia tak nampak RM1. Padahal lebih pada itu. Masa tu, masa diperbincangkan belanjawan seminggu. Mintalah kepada Allah. Bacalah doa ni 70 kali. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, kayakan aku dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Yang haram tak mau kita. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik. Kaya dengan taat, bukan dengan maksiat. Wa bi fadlika amman siwaka. Hanya dengan karuniamu, bukan karunia siapa-siapa. Tu baca paling kurang 3 kali, 7 kali, ataupun yang sempurna 70 kali. Minta kepada Allah selepas sembahyang Jumaat. Tunggu sekejap. Masa tu masa mustajab doa. Kan hadis Nabi, bukan hadis Nabi, Al-Quran. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, bila sudah selesai sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Artinya selepas membaca doa tadi. Ya Allah, apakah ada satu doa panjang doanya, seperti engkau berfirman dalam firman-Mu, lepas sembahyang Jumaat ni kena carilah rezeki. Ni saya, ya Allah, nak cari rezeki-Mu ni selepas sembahyang. Berikanlah rezeki yang mencukupi kepada aku, keluargaku, keturunanku, anak-anak aku semua. Minta. Masa tu disuruh minta rezeki. Karena masa tu perbentangan belanjawan kalau bahasa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini kelebihan membaca surah Idza waqa'atil waqi'ah. Yang ketiga, surah pilihan yang ketiga sini, surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk. Surah Tabarak boleh juga. Surah Tabarak kelebihannya adalah siapa yang melazimi membacanya tiap hari, dia akan aman daripada siksaan kubur. Surah ini akan menjadi peguam dia dalam kubur. Bila ada takdir malaikat Zabaniyah cuba nak menyiksa dia,
surah Tabarak akan bercakap, ni anak guaman saya. Jangan kacau, no? Ni anak guaman saya. Karena dia tiap hari baca saya. Kamu jangan kacau. Malaikat pun dia boleh undurkan. Jangan, ni anak guaman saya. Kalau kamu nak apa pun, kena berkira dengan saya dulu. Dia akan bertengkar dengan malaikat tu. Dan dia akan menang. Sampai dia akan usung kita ke dalam syurga Allah, insyaAllah ta'ala. Jadi, amalan supaya lepas daripada siksaan kubur, iaitu mengakali saban hari membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu amalannya. Supaya aman daripada siksa kubur. Ya, na'udzubillah min zalik. Kan bila kita sembahyang ada 4 macam doa dalam tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tiap kali sembahyang patut macam tu kita baca. Kalau jadi imam mungkin sampai innaka hamidum majid, salam lah. Ini kita sembahyang yang lain, duha ke, sembahyang seorang-seorang ke, kita baca cepat pada imam. Imam tak salam lagi boleh baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang paling teruk azab dalam api neraka jahannam. Wa min azabil qabri, azab dalam kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian dalam kehidupan atau ujian selepas mati, itu seksa dalam kubur. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, kejahatan fitnah dajjal. 4 benda. Jadi yang supaya kita aman dalam kubur, jangan lupa tadi saban malam bacalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat sahaja, 10 minit tak sampai. Masya Allah. Sebelum tidur kita di atas katil sempat juga baca surah Tabarakalladzi. Kalau di pondok saya budak-budak wajib baca lepas maghrib. Lepas subuh Yasin, lepas asar idza waqatil waqi'ah, lepas maghrib apa dia? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lepas subuh juga Hizib Bahar, lepas asar Hizib Imam An-Nawawi, lepas maghrib Ratib Al-Haddad. Di pondok-pondok kena ada macam tu, supaya kita ada bekal ke negeri akhirat. Tenang, kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu kata nak tunggu pencen nanti baru nak baca. Dah pencen pula dia bukan berniaga pula, kalut tu tak dan nak baca juga. Maknanya kena bagi masalah sikit dalam kehidupan, nak beramal dengan bekalan akhirat. Bawalah kitab ni, boleh muat dalam kantung kecil saja, insya-Allah menjadi bekalan akhirat. Ada surah Yasin, ada surah idza waqatil waqi'ah, dan ada surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Harga pula bukan mahal, takat RM6 saja. Bukan sebelah tayar gerek pun tak ada. Tahu gerek? Basikal. Orang Kedah panggil gerek. Baik. Apa doa surah Tabarakalladzi biyadihil mulk? Doa menolak siksaan kubur. Dalam surah Tabarak ni ada 7 soalan. Satu pun manusia tak boleh jawab. Siapa boleh jawab, cuba lawan Allah. Tapi saya pun nak huraikan makna yang tu panjang. Ada 7 soalan Allah. Ditanya kat kita, satu pun kata, tak kata engkau kuasa, ya Allah engkau kuasa, kami tak ada boleh. Bermula daripada ayat, tuan-tuan tengok jugalah. Aamintum, ayat yang ke-16. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apa jawapan kamu kalau Allah nak bagi gempa bumi ini? Siapa boleh pegang? Ada siapa boleh tahan? Dia nak gempa, kata tak apa dia boleh pegang, tak jadi gempa, dah tak ada.
Bila bumi ni nak gempa, Allah nak bagi gempa, tak ada siapa boleh tahan. Sampai soalan yang ketujuh yang terakhir, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Tolong jawab. Kalau air yang ada ni nak dihilangkan oleh Allah, resap dalam bumi, hujan pun tak turun, jerebu pun kuat. Kalau Allah tak bagi hujan, ada siapa boleh bagi hujan tak? Tak ada siapa. Karena itu bila sampai kepada akhir surah dibaca, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah yang kuasa. Ini ada 7 soalan. Tuan-tuan tengoklah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu pun makhluk tak boleh buat. Kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami dengan maksiat kami. Ya Allah, ampuni kami. Kami mohon afiat di dunia dan di akhirat. Tak ada bomo apa yang boleh buat. Macam gunung berapi dia nak meletus. Ada bomo mana boleh tahan? Tak ada. Terjun-terjun tu dengan dia hangit semua. Tak boleh. Itu kuasa Allah. Baik. Doa surah Tabarakalladzi biyadihil. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Al-afwa dimaafkan pasal kita salah. Afiat kita mohon afiat yang tadi. Wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Afiat pada agama, afiat di dunia dan afiat di akhirat. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah. Ya Allah, afiatkan kami daripada bala di dunia. Bala ni berat juga nak ditanggung. Wa azabil qabri, azab dalam kubur. Wa azabil akhirah, diazab di negeri akhirat. Nauzubillah. Jangan siapa main-main. Saya pernah ziarah di sebuah rumah tangga. Dia rumah tangga ni berkelahi suami isteri. Suami dia bawa saya ke rumah dia. Konon nak suruh bagi damai, nak bagi nasihat ke isteri dia. Elok-elok saya masuk, duduk atas kursi. Isteri dia cakap dengan saya, Ustaz, saya tak payahlah Ustaz. Kalau neraka pun nerakalah saya. Astagfirullahaladzim. Seumur hidup saya baru sekali tu saya dengar orang berani cakap, kalau neraka, nerakalah saya. Maksudnya saya takkan berdamai dengan suami saya. Dia marah sungguh. Dia tahulah suami dia bawa saya ke rumah dia nak bagi kaunseling, sikit nasihat. Awal-awal lagi dia tembak saya. Masya Allah. Kalau neraka Ustaz, nerakalah saya ni. Astagfirullah. Saya berdiri bulan Roma. Saya mendengar. Tak apalah, dia bersyarah dengan saya dengar dulu. Habis modal dia. Habis dia bersyarah, saya tanya dia balik. Ni makcik yang kata tak apa masuk neraka ni, makcik tahukah neraka tu panas dia macam mana? Panas macam tu lah Ustaz. Mana makcik tak kenal api neraka. Masa tu baru giliran saya baru nak pukul dia. Makcik tahu dah panas api neraka yang paling ringan macam mana? Seseorang yang disuruh berdiri di atas batu api neraka mendidih otak yang ada di kepala dia. Itu paling ringan. Berdiri di atas batu api neraka panas, menggelagak, mendidih otak yang ada di kepala. Boleh tahan tak makcik? Tak tahan. Jangan cakap. Saya tak kata jangan cakap. Saya cerita yang tu dulu. Saya pun peluang lagi. Saya nak bagi cakap sikit ke dia. Itulah ini. Jangan main-main. Tak boleh cakap main-main macam tu. Kita lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali baca? 7 kali. Jangan tuan baca 3. Kira cukup-cukup. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Karena pintu api neraka tu ada 7. Kalau tuan baca takat 3, 4 lagi duk nganga. Takutlah. Tutup pintu tu berhabis. Setiap kali baca, ingatkan satu pintu. Yang pertama Jahannam. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Hutamah. Yang keempat Sakar. Yang kelima Sa'ir.
yang keenam laza, yang ketujuh hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. 7. Oh, jangan main-main. Kita berlindung dengan pagi petang berlindung. Ya Allah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sebut satu persatu. Jangan main-main. Panasnya api neraka luar biasa. Jadi berlindung dengan Allah daripada azab di kubur dan azab di akhirat. Allahumma ya Allah, innaka samaita hadhihi surah. Surah Tabarak ni engkau beri nama ala lisani nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau beri nama surah Tabarak ni al-mani'atal munjiyah. Surah penangkis dan surah penyelamat. Kenapa digelarkan penangkis dan kenapa digelarkan penyelamat? Tamna'u li sahibiha fitnatal qabri. Menangkiskan daripada orang yang membacanya akan diazab dalam kubur. InsyaAllah tak diazab oleh Allah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bila dia lintas di perkuburan mesti dia berhenti dan dia menangis sampai basah dia punya janggut. Orang kata, Tuan, kenapa menangis sampai demikian? Dia kata, bila kita selamat di sini, yang lepas pada dia lagi mudah. Kalau kita selamat daripada siksa kubur, yang lepas kubur tu insya-Allah mudah. Tapi kalau di sini pun kena, yang lepas dia lagi kena lagi tu. Itu yang dimenangis bila dia lintas di berkuburan. Jangan main-main dengan siksa dalam kubur. Baik. Jadi surah tadi mani'ah munjiyah, tamna'u li sahibiha, menegahkan, menangkis bagi orang yang membacanya fitnatal qabri, akan fitnah kubur, siksa kubur. Wa tunjihi, dan menyelamatkan akan orang yang membacanya min azabihi, daripada azab kubur. Wa tuhasimu anhu, dan akan mendebat bagi pihak dirinya, jadi peguamlah, hatta tudkhilahul jannah, sampai surah Tabarak tadi memasukkan orang yang membacanya ke dalam surga. Untung sangat. Itu yang dipilih 3 surah ini. Surah yang sangat penting, yang Nabi kita baca tiap hari. Ini nak baca Yasin malam Jumaat, ada orang kata bid'ah. Akhirnya jemaah di masjid isap rokok. Dia kata tak boleh baca Yasin. Nabi kata hari-hari baca 5 surah. Yang ini tambah lagi Alif Lam Mim Tanzil, tambah lagi surah Ad-Dukhan. 5 surah. Baik. Allahumma a'izna min fitnatil qabri wa azabihi wa ajirna min azabin nar wa adkhilna al-jannah, masukkan kami ke dalam surga bi syafaati hadhihi suratil muazzamah, dengan syafaat surah yang besar ini. Al-Quran pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Al-Quran akan memberi syafaat. Para anbiya pun akan memberi syafaat kepada umat-umatnya. Karena Al-Quran akan memberi syafaat. Adakan doa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fi al-qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a. Quran akan memberi syafaat kepada kita, terutama surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baik, kita lanjutkan. Selepas itu salawat. Salawat ni Masya Allah, Tabarakallah, amalan yang istimewa. Karena tadi perintahnya istimewa. Allah Ta'ala sebelum menyuruh kita, dia dulu yang bersalawat. Ini luar biasa. Allah Ta'ala sendiri beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa kita umatnya tidak beradab kepada dia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memanggil nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW dengan nama mereka. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh qad jadaltana, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Panggil nama semua.
Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Allah menyebut pangkat Rasulullah, tak panggil dengan nama. Kalau seseorang bergelar Datuk, katalah Datuk itu nama Kasim, Datuk Kasim. Kalau kita nak beradab, kita panggillah Datuk sila makan, Datuk sila. Sim sila. Lain rasanya kan? Panggil Sim aja dia. Kasim lah. Tapi Datuk Kasim sila. Atau Datuk saja Datuk sila menjamah hidangan. Jadi Allah Ta'ala tak ada dalam Quran mengatakan ya Muhammad, tak ada. Tapi ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Adab Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lain panggillah Kasim. Ya Nuh, ya Adamu, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Tapi Nabi kita Muhammad, Allah kasih sayang kepadanya. Beradab. Allah Ta'ala beradab memanggil geralannya. Ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilaik. Baik. Jadi kita pun beradablah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ini dipanggil salawat tibbiyah ataupun salawat syifa. Untuk memohon sembuh daripada penyakit. Kalau kita nak berobat sebelum minum kah, makan obat kah, bacalah salawat ini sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian salawat kamilah ataupun salawat dariyah atau juga salawat taziyah. Itu namanya berbeza, hakikatnya satu. Ini biasa dibacalah. Dibaca berapa kali? Ikut suka. Tapi yang nak dapat satu rahasia, kena baca 4444. Itu ada rahasia. Bukan rahasia nabaiko, bukan. Ini rahasia dalam salawat. Macam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Rahasianya berapa? Kedai mama 786. Ba sekian, sin sekian, mim sekian. Ini kira mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan hisabul jumal semuanya 786. Macam juga tasbih Nabi Yunus. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kira saja daripada lam, alif, lam, ha dan terus sampai akhirnya. Maka jumlahnya 2375. Itu yang nak kena baca, yang itu pada malam nisfu sebanyak 2375. Ini rahasia-rahasia. Hurufnya ada rahasia, ya, dipanggil hisabul jumal. Salawat kami kalau kita kira daripada awal sampai akhir, jumlahnya ada 4444. Orang tua dulu, si Ali nak kahwin dengan Zainab, dia kira dulu Ali berapa, Zainab berapa, kira. Seorang lagi anjing, seorang lagi kucing, berkali dia cari hal lain. Ini hisabul jumal. Dan kaedah ilmu tu ada. Nak mengaji yang tu tak ada sudah. Baik. Jadi Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, bersalawatlah engkau akan salawat yang sempurna. Wasallim salaman taman. Ini masyhur sangat salawat ini. Ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad. Dengan berkat Nabi Muhammad akan terhurai segala simpulan masalah. Dengan berkat Rasulullah SAW akan diselesaikan permasalahan kita.
Di Mekah, orang nak bertumbuk, berkelahi dengan suara tinggi, Allahumma salli ala Muhammad, dia berhenti. Sallu ala Nabi, dia berhenti. Selesai masalah dengan salawat. Masya Allah. Tapi kita baca salawat, dia tak berhenti, dia tak faham. Lagi tambah dia bertumbuk. Baca pilah salawat. Salawat ni kelebihannya lebih 100. Di antaranya mendamaikan. Di antaranya menguatkan memori. Panggil yang kita lupa. Kata ada orang kirim salam dengan ustaz, nama apa atau Allahumma salli. Baru dia ingat. Lepas salawat dia ingat. Tadi kata nama apa? Allahumma salli ala. Dia ingat. Salawat panggil memori. Salawat memberikan kesejukan. Berbeza dengan zikir. Zikir panas. Karena itu bila berzikir kena ada salawat. Makan sup. Sup giabok. Tahu sup giabok? Tahu? Kalau bahasa Indonesia sup ekor kah? Sup apakah? Panas. Kena perah lah lauk. Limau nipis sikit. Baru sedap. Kalau panas-panas saja, nanti dia panas badan. Kalau bubur limau nipis adalah dipanggil pengimbang. Kita berzikir banyak, mesti ada salawat. Supaya panas zikir ditambah limau nipis sedikit tadilah. Panas tulang sup tu, bagi limau nipis sedikit, baru dia sedap. Jadi salawat ni sejuk. Jadi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Akan termudahlah segala kurbah, segala kesusahan. Wa tuqda bihil hawaij, akan ditunaikan segala hajat berkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tunalu bihir raghaib, akan dicapai segala yang dikehendaki. Wa husnul khawatim, kehendak kita yang paling istimewa mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah ini sesuatu yang paling kita harapkan di dunia ini. Karena kalau dapat yang tu, dapat anak kunci syurga. Boleh mengucap di akhir hayat la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir perkataannya di dunia la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Ini saya nak cerita sedikit. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tazkirah. Dulu dia kata di Baghdad ada orang mati, tajuk dia mati 2 kilo 5 ringgit. Dia mati apa? Mati 2 kilo 5 ringgit. Ini minta maaf kalau ada orang yang pencarian dia semacam. Dia ni kerja jual ubi kayu. Punya ubi apa sih? Ubi kayu, tahu ubi kayu tak? Tahu kan? Sengkong lah kalau bahasa Indonesia, ubi sengkong. Dia berniaga di Pekan Tamu, Pekan Nat, bahasa Kedah. Berniaga di pasar malam, pasar pagi. Berniaga ubi kayu, lebih kurang lah macam tu. Nak bagi laku perniagaan dia kena cakap lah, kempen lah. Murah, 2 kilo 5 ringgit, murah. Kalau beli sekilo 3 ringgit. Tapi kalau 2 kilo berapa? Boleh 5. Lepas tu 2 kilo 6 lah, tapi dia potong lah sikit. Murah, 2 kilo 5 ringgit, murah, 2 kilo 5 ringgit. Dia berniaga sepagi tu, di pekan tu, kalau dia pegang tasbih, berapa kali dia kata, 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit, murah, 2 kilo 5 ringgit. Yang tu, pagi. Nanti pasar malam dia pergi pula. Murah, 2 kilo 5 ringgit, 2 kilo 5 ringgit. Kalau kira sehari ada 1000 kali dia cakap macam tu. Akhirnya dia mati pun, mati apa? 2 kilo 5 ringgit. Ini macam ni cerita dia. Pak Imam datang masa dia nazak. Datanglah Imam. Syekh lah. Pak Ngah, ingat-ingat Pak Ngah. Mengucaplah
La ilaha illallah. Dia jawab apa? 2 kilo 5 ringgit. Kali kedua, la ilaha illallah, 2 kilo 5 ringgit. Kali ketiga pula jawapan yang sama. Itu yang kata dia bikin Allah. Pasal 3 kali dah jawapan yang sama, 2 kilo 5 ringgit. Tak pernah dia buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang jadi amalan dia pagi-pagi, petang-petang, siang-siang, malam-malam, 2 kilo 5 ringgit. Nah, jadi tuan-tuan perempuan nak mati 2 kilo 5 ringgit ke? Nak mati dengan la ilaha illallah? Tentu kita pilih nak mati dengan la ilaha illallah. Jangan lupa pagi-pagi la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Petang-petang pun 100 kali. Insya-Allah. Kalau dia latah pun, apa latah bahasa Sarawak ni? Latah juga. Terkejut ni. 2 kilo ringgit. Oh. Ni pasal kalimat tu begitu mudah di lidah dia. Kita kalau latah pun la ilaha illallah, terkejut apapun la ilaha illallah, itu mudah di mulut kita. Jadi setiap hari 1000 kali 2 kilo 5 ringgit dia berniaga tu tiap hari. Allah. Akhirnya sampai ke mati. Mati dia pun tajuk dia macam mana? 2 kilo 5 ringgit. Siapa nak mati dengan la ilaha illallah, kena perbanyaklah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan malu, kena berzikir setiap hari. Kadang kita nak husnul khatimah. Di sini masjid ni malam nisfu baca Yasin dah 3 kali. Baca dah? Nak tanya sesungguh baca ke dah? Baca, alhamdulillah. Di pondok saya baca lah. Malam nisfu, walaupun tak ada hadis Rasulullah, tak ada. Tapi para ulama memilih bacaan Yasin pada malam nisfu, 3 kali baca Yasin dengan 3 macam niat. Walaupun tak ada dalam hadis Nabi, tapi cara ulama pilih itu adalah kena. Baca Yasin yang pertama niat supaya apa? Panjang umur. Yang kedua supaya murah rezeki. Yang ketiga supaya mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Biasanya ketua bagi tahulah, kita baca Yasin yang pertama dengan niat supaya murah rezeki, panjang umur yang pertama. Yang kedua murah rezeki. Yang ketiganya mati dalam keadaan beriman. Tuan-tuan kalau boleh yang 3 ni, boleh syurga akhir, syurga dunia dan akhirat. Umur panjang, rezeki murah, mati beriman. Apalagi nak cari lebih pada yang itu. Kalau umur panjang, duit tak ada, susah. Tua-tua duit tak ada. Kita minta kepada Allah, Allahumma ja'al awsa'a rizqina inda kibari sinnina. Ya Allah, jadikan rezeki aku yang banyak masa aku tua. Muda tak apalah, tenaga tu ada. Tua ni duduk saja. Mohon rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panjang umur, rezeki murah. Kalau takat tu saja pula mati dalam keadaan kafir, bertuah dah hidup. Tak ada makna hidup. Mati dalam keadaan beriman. Panjang umur, murah rezeki, itu syurga dunia. Mati dalam keadaan beriman, dapatkan syurga di akhirat nanti. Jadi tadi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Salawat yang ketiga, salawat munjiyah, untuk keselamatan dan ditunaikan hajat. Biasa tok imam baca doa ni dalam lepas sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat.
Selamatkan kami dengan berkat salawat itu daripada segala ahwal, segala huru-hara, wal afat dan segala penyakit. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Engkau tunaikan bagi kami dengan berkat salawat tadi semua hajat kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Engkau bersihkan kami daripada segala kejahatan. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Engkau angkatkan kami setinggi-tinggi darjah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Engkau sampaikan kami kepada ujung kehendak kami. Min jami'il khairat, kehendak kami daripada segala yang baik, fil hayat, dalam hidup, wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Jadi ini salawat yang dicampurkan dengan doa. Tadi saya sudah sebut salawat itu pasti makbul. Walau min fasiqin, walau daripada orang yang fasik. Salawat pasti makbul. Dia tak minta Allah dah bersalawat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bila orang yang bijak dia nak berdoa, diawalkan dengan salawat dan diakhirkan dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai kepada akhir. Awal doa sudah diterima, akhir doa pun sudah pasti diterima. Takkan Allah Ta'ala berkira sangat, aku terima yang awal, akhir, tengah, dak. Wah, terimalah semua. Nah, itu cara kita berdoa. Letakkan yang awal diterima, yang akhir diterima. Harap-harap hak tengah tu juga diterima oleh Allah. Karena itu bila orang berdoa dimulakan fabda doa'aka bis salati wassalami alal habib. Salawat al-Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salawat ini untuk penerang hati. Biasa amalan dalam tarikat Tijaniyah. Walaupun kita tak bertarikat Tijaniyah, bacalah salawat ini. Kemudian salawat al-azimiyah. Untuk apa? Sangat mujarrab untuk dapat bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat al-azimiyah. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhal mushtaqun, wahai orang yang rindu nak menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah salawat dan salam. Ya man yakhtubu wisalahu yaqazatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Wahai orang yang meminang nak melihat wajah Rasulullah, apakah yaqazatan secara yaqazah jaga, wa manaman secara tidur mimpi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wahai orang yang menghendaki syafaat Rasulullah, perbanyaklah salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Yang terakhir kemuncak, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Surga dan segala kenikmatannya disediakan oleh Allah untuk orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat al-azimiyah yang dikarang oleh Imam As-Sayyid Muhammad Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Dan sadatnya pun ada. Saya ambil pada guru saya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau daripada ayahanda beliau, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau daripada guru beliau, As-Sayyid Al-Habib Al-Sharif Ahmad bin Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Mujahid. Beliau daripada ayahanda beliau, yaitu Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Beliau daripada guru beliau, ayahanda beliau sendiri, yaitu Muhammad As-Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Beliau daripada guru beliau, As-Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Ini dikarang oleh As-Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Tariqat Ahmadiyah ataupun Tariqat Idrisiyah. Jadi sangat mujarab. Siapa yang baca ini banyak kali. Berapa kali baca? Banyak kali. Sampai ribu-ribu kali. Baca sampai tertidur. InsyaAllah boleh mimpi dengan Rasulullah SAW. Baik. Saya nak horai sikit. Kalau tuan-tuan dah amal ribu kali, tak mimpi pun, maka dikatakan sangat mujarab. Ni dia dah amal 2000 kali sehari, tak mimpi pun dengan Rasulullah. Tengok sana, mungkin ada satu antara dua ataupun kedua-duanya sekali. Pertama, adanya kedurhakaan kepada orang tua. Yang kedua, ada su'ul adab dengan guru. Ini menjadi penghalang kepada orang boleh mimpi Rasulullah SAW. Dia durhaka dengan mak dia, dengan pak dia. Jangan ada sikit pun kedurhakaan kepada orang tua. Siapa durhaka pada orang tua, takkan mungkin menatap wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun su'ul adab dengan guru dia. Tak baik adab dengan guru. Kenapa? Orang tua kita orang yang paling banyak berjasa kepada kita. Ya kan? Adapun guru kita orang yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam televisyen lah. Televisyen buka-buka tak ada apa. Gelap. Tak cucuk dia punya ni wayar dia. Kita cucuk barulah dia menyala. Itulah ibarat orang tua kita. Cucuk dah, tengok buka, nampak macam hujan lebat pun. Tak ada gambar. Rupanya area tak dibuka. Area tu yang menyampaikan televisyen yang ada di rumah kita kepada pemancar yang ada di sana. Iaitu macam guru kita. Kita mengenali Rasulullah melalui siapa? Melalui guru-guru kita. Kita mesti beradab dengan mereka. Tak beradab dengan guru, macam televisyen tak ada area. Dia tak boleh nampak. Ini dia Manado. Baik. Sudah beramal. Dengan orang tua pun baik. Tak ada derhaka. Dengan guru pun beradab. Tak boleh mimpi juga. Kadang-kadang mimpi tengok wajah Rasulullah hitam pun macam orang negro. Kita kan Nabi kita tu abyadha musyarraban bihumrah. Nabi kita putih dan sedikit kemerah-merahan. Pipi baginda. Ini dia mimpi Rasulullah. Dia mimpi, orang cakap dalam mimpi, inilah Rasulullah. Kalau ada orang cakap, inilah Rasulullah, ataupun dia sendiri berkata, akulah Rasulullah, maka itu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tak mungkin menyerupai aku, menjelma dalam bentuk aku. Tak mungkin. Tapi tadi hitam. Bukan Rasulullah yang hitam. Mata dia yang sakit. Mata dia yang hitam. Orang kalau pakai spek mata hitam, tengok-tengok awan, nak hujan, hitam. Bukan nak hujan, dia yang pakai spek mata hitam. Tu yang tak nampak benda putih jadi hitam. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min
saqami maulaya salli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kadang-kadang mata mengingkari wujudnya matahari. Bukan matahari yang tak terbit, tapi mata tu yang sakit. Mata sakit, awak gelap nih, nampak? Bukan matahari tak terbit, matahari terbit tapi dia sakit mata. Tu yang tak nampak matahari. Bukan Rasulullah yang hitam, dia yang pakai spek mata hitam tu. Kenapa? Wastafrighi dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi walzam himyatan nadami. Habiskanlah air matamu menangis karena matamu kenyang dengan maksiat yang dia tengok. Menyesallah engkau. Rupa-rupanya tadi bukan Rasulullah tak cantik, asal macam sifatnya dalam kitab yang kita baca. Yang dia nampak hitam tu pasal mata dia penuh dengan maksiat. Duk tengok WhatsApp pagi petang, itu kerja. Tak boleh nampak Rasulullah dalam bentuknya yang sebenarnya. Bukan salah Rasulullah. Nabi kita mesti dalam mimpi ataupun yaqazah dalam bentuknya yang sebaik-baiknya. Macam yang kita baca dalam kitab. Kalau nampak dia macam lain, bukan pasal dia berubah. Mata kita lah yang jadi masalah. Jadi ini amalan tadi untuk dapat bermimpi Rasulullah SAW. Baik. Apa salawat dia? Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala sayyidina Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dzalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batina yaqazatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhan li zati min jami'il wujuh fid dunya qabla al akhirati ya azim. Tak mampu nak hurai, masa pun tak sempat. Sedikit lagi, salawat Al-Anwar, Nurul Anwar. Saya kira semua pandai kita melagukan dia. Mari kita baca bersama. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirri asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amil wa ifdali. Ini salawat dikarang oleh Imam Ahmad Al-Badawi, pintu Rasulullah di negeri Mesir. As-Sayyid Ahmad Al-Badawi yang kubur dia ada di kota di Bandar Tanta yang ada di Mesir. Baik. Banyak sangat kelebihannya untuk menjadi penerang hati. Kemudian salawat hari Jumaat. Yang ini bukan mesti hanya dibaca hari Jumaat, tapi hari Jumaat jangan tak baca yang ini. Hari lain pun baca juga. Hari Jumaat jangan tak baca. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma ja'al fadaila salawatika wa nawamiya barakatika wa syara'ifa zakawatika wa ra'fataka wa rahmataka wa tahiyyataka
على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورسول رب العالمين وقائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم ابعث مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة المنيفة. اللهم أعط سيدنا محمدا سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم أعظم برهانه وثقل ميزانه وأبرز حجته وارفع في أعلى المقربين درجته. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. Amin ya rabbal alamin. Salawat dibaca untuk mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sebelum maghrib, salawat Imam Abdus Salam ibnu Mashish, guru kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau di Bukit Al-Alamiyah yang ada di Maroko, di Maghrib. Kita baca saja, nak hurai tak mampu saya, banyak sangat rahasia. Allahumma salli ala man minhun syaqqatil asrar wa anfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat ulumu Adam fa'ajazal khalaiq wa lahu tada'alatil fuhum falam yudriku minna sabiqu wa la lahiq فريضة ملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واخذب بي على الباطل فأدبغه وأزج بي في بحار الأحدية وانشل لي من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا min amrina rasyada. Takatu dulu, insyaallah kita berehat sekejap. Kita akan sambung selepas maghrib dengan 3 hizib wali kutub. Hizib Bahar Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, hizib An-Nawawi karangan Imam An-Nawawi, dan juga Ratib Al-Haddad bagi Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, insyaallah.
Ada apa-apa soalan nanti tulis dalam surat, tanya lepas maghrib insyaallah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.